Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita Pendidikan Islam tingkatan 4 ini. Kali ini di bahagian hadis, pelajaran 9. Tajuknya ialah kemuliaan berdikari. Kemuliaan berdikari. Kita lihat objektifnya ialah membaca dan memahami hadis kemuliaan berdikari, mengetahui konsep dan kelebihan berdikari, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi nanti. Baik. Hadisnya ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtaqiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. La an yahtaqiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat kepada maksud atau terjemahan bagi potongan-potongan hadis ini. Pertama, la an yahtaqiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi. Jika seorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya. Seorang yahtatiba ahadukum, seorang kamu kumpul kayu api, huzmatan, satu ikat kayu api, ala zahrihi, di atas belakangnya, ambil pikul atas belakang dia. Jadi kemudian macam mana? Khairul lahu min an yas'ala ahadan. Pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seorang. Khairul lahu, lebih baik baginya, min an yas'ala ahadan, daripada dia meminta-minta kepada seseorang. Dia minta tu macam mana? Orang bagi ke tak bagi? Okey, kita lihat. Fayu'tiyahu, lalu orang itu memberi kepadanya. Dia minta, orang bagi. Au yamna'ahu, atau orang itu menolaknya. Sama ada orang bagi atau tak bagi, bekerja itu lebih baik daripada meminta-minta. Walaupun pekerjaan itu remeh sahaja, iaitu pergi ke hutan, cari kayu api, ikat-ikat, pikul, bawa balik dan jual. Pekerjaan yang sangat remeh, pekerjaan yang sangat rendah, tetapi tetap dipandang mulia oleh agama kita. Okey, konsep berdikari, berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Ini konsepnya. Kita berdikari itu apa makna? Kita bekerja, berusaha sendiri. Okey, tidak bergantung kepada orang lain. Iaitu menggunakan potensi diri yang dikurniakan Allah. Kita ada kelebihan apa? Kita ada kepandaian apa? Maka kita guna kepandaian dan kelebihan itu. Membebaskan diri dari bergantung kepada pihak lain demi memelihara maruah diri. Kita bebaskan diri daripada bergantung kepada orang lain dalam makan minum kita, supaya maruah diri kita terjaga. Okey, meyakini kemampuan diri. Kita yakin bahawa kita juga mampu untuk bekerja, untuk menyara diri kita dan keluarga kita. Berazam dengan hemah tinggi. Maknanya kita mempunyai keazaman yang tinggi, dan kita mempunyai daya usaha yang tinggi. Yang seterusnya, yang terakhir itu, berusaha bersungguh-sungguh. Maknanya kita azam tinggi, kesungguhan kita juga tinggi. Untuk apa? Untuk kita berusaha sendiri, bergantung pada diri kita, bukan bergantung kepada orang lain. Ini termasuk jugalah sama ada orang tu bekerja sendiri ataupun dia makan gaji pun, bolehlah kita katakan dia itu berdikari kerana dia juga bekerja dengan kekuatannya, dengan keupayaan dirinya untuk dia mendapatkan hasil daripada pekerjaan yang dilakukannya itu. Kelebihan berdikari. Okey, dari sudut agama, menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Jadi kalau orang agama tu ramai minta sedekah, pasti orang kata orang Islam ni pandai minta sedekah juga. Jadi
semua orang Islam sepatutnya bekerja mengikut kemampuan dirinya sendiri. Dari sudut ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Kalau kita bekerja sendiri, kita boleh kawal pekerjaan kita. Kita kawal pendapatan kita, apa yang kita buat, supaya apa yang kita lakukan itu, hasil yang kita perolehi adalah merupakan hasil yang halal dari sudut pandangan agama. Kelebihan lagi ialah pendidikan, melahirkan modal insan berkepakaran tinggi melalui peneroka ilmu dan kemahiran. Dia bila mana dia bekerja, dia menemui suatu perkara baru, dia explore lagi benda-benda yang baru, maka dari sudut ilmu itu akan bercambah, akan berkembang untuk generasi yang akan datang. Dari sudut masyarakat, memperkasakan daya saing masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan. Maknanya masyarakat masing-masing dengan keupayaan sendiri, pekerjaan sendiri, di antara mereka juga ada kaitan di antara satu sama lain, mempunyai keperluan di antara satu sama lain. Jadi masyarakat yang mempunyai daya saing yang tinggi ini, yang bekerja ni, maka mereka akan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Pengajaran bagi ayat ini. Pengajaran bagi ayat ini, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Kita jangan hina pekerjaan orang. Walaupun pekerjaan itu kita nampak tak berapa elok, kita nampak tak berapa berprestij. Kerana apa yang ditunaikan itu, dilakukan itu, selama mana dia tidak meminta-minta, dia menjaga maruah diri dia, maka ia dikira sebagai suatu perkara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung pada orang lain agar maruah diri terpelihara. Kita ni jangan sekali meminta-minta kalau kita masih lagi mampu. Kecualilah kita memang betul-betul dah tak dapat nak buat apa-apa dah dalam keadaan tersebut, maka kita minta bantuan. Kita minta bantuan, kita minta sumbangan daripada orang lain, maka ini merupakan satu perkara yang kalau kita minta dalam keadaan kita itu sebenarnya tidaklah begitu perlu, kita telah pun menjatuhkan maruah diri kita sendiri. Ni pada zaman sahabat ada sahabat yang meminta, akan tetapi mereka sangat-sangat memerlukan, dan mereka kadang-kadang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka berusaha untuk keluar daripada kepompong kemiskinan ataupun untuk keluar daripada situasi tersebut supaya mereka tidak perlu lagi meminta-minta dengan orang lain. Pengajaran ayat seterusnya, kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Kita kena cari kemahiran. Bila mana kita banyak ilmu, kita banyak kemahiran, maka kita dapat bekerja, dapat mencari pendapatan yang lebih baik, lebih banyak, kerana kita nampak peluang-peluang, kita tahu apa yang nak dibuat kerana kita ada ilmu yang banyak. Yang terakhir, kita mestilah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. Bila mana kita bekerja, kita dapat hasil yang pendapatan yang baik, pendapatan yang banyak, yang mencukupi bahkan lebih untuk keperluan diri dan keluarga kita, maka di situ kita pula bertanggungjawab untuk membantu orang lain. Walaupun orang tu tak meminta daripada kita, tapi kita tengok mereka susah, mereka payah untuk mencari sumber dalam untuk kehidupan mereka, maka kita menawarkan bantuan kepada mereka, dan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi mereka. Rasulullah berdoa agar Allah SWT berikan keberkatan kepada umat Islam yang bekerja ataupun yang pagi-pagi lagi dah berusaha untuk mendapatkan sumber pendapatan kehidupan mereka. Huraikan hadir di atas dalam konteks berdikari. Macam mana kita nak hubungkan ia dengan berdikari? Okey, lihat jawapan yang Ustaz sediakan. Rasulullah menganjurkan umatnya supaya memulakan kerja pada waktu pagi. Kita ni dianjurkan awal-awal start buat kerja. Kerana ia mengundang keberkatan. Siapa yang berpagi-pagi dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam apa pun,
maka dia akan mengundang keberkatan. Tengok kalau kita dapat bangun pagi sebagai seorang pelajar, bangun pagi, solat subuh secara berjamaah, kemudian kita ulang kaji pelajaran, alangkah cepatnya kita ingat. Itu menunjukkan bahawa waktu itu merupakan waktu yang penuh dengan keberkatan. Kesannya pekerjaan menjadi lebih maju. Kalau kita belajar pun, belajar jadi lebih cepat pandai. Kesimpulannya, kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam apa jua pekerjaan agar kejayaan mudah dicapai. Ustaz baca sekali lagi. Jawapan kebat ini, Rasulullah menganjurkan umatnya supaya memulakan kerja pada waktu pagi kerana ia mengundang keberkatan. So, kesannya pekerjaan akan menjadi lebih maju. Kesimpulannya, kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam apa jua pekerjaan agar kejayaan mudah dicapai. Baik, perhatikan. Sekali lagi Ustaz nyatakan, perhatikan pada tulisan yang berwarna merah supaya ia menjadi frame, jadi rangka untuk kamu menjawab soalan-soalan kebat yang lain. Sebagai penutup, klik link di bahagian bawah video untuk jawab soalan bagi memantapkan lagi kefahaman. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.